bermula dengan persoalan yang bukan mudah untuk kita sebagai manusia jawab. Allah Ta'ala tanya dalam hadis ni menggunakan lisan Nabi SAW, anak Adam tak cukup lagi ke? Itu maksudnya, indaka ma yakfika, tak cukup lagi ke apa yang ada pada sisi kamu, pada diri kamu itu? Wa anta tatlubu ma yutrika, mengapa masih minta kelebihan yang akan membinasakan engkau? Wa anta tatlubu, dan kamu masih lagi mengharapkan, minta-minta, ma yutrika, apa yang boleh merosakkan kamu, apa yang boleh membinasakan kamu. Baik tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah sekalian, hadis ni kalau sekali kita pandang, dia agak catchy sikit. Sebab hadis ni nak bagi kita faham kenapa manusia masih lagi minta-minta kepada Allah Ta'ala, sedangkan sudah banyak benda yang diberikan oleh Allah Ta'ala pada kita. Maka timbullah satu persoalan yang bermain dalam fikiran kita. Maknanya tak boleh minta-minta lah. Kita mendoakan dalam rutin doa kita lepas semayang bila-bila waktu, dan kebiasaannya tentu sahaja sifat manusia ni dia akan minta benda yang dia tak ada. Dia akan minta benda yang dia impikan. Jadi bila kita baca hadis ni pagi ni, wa anta tatlubu ma yutrika, pasal apa nak minta benda yang boleh membinasakan? Maka huraian kepada hadis ni, syarah kepada hadis ni, demikianlah manusia, dia hanya pandai meminta-minta, sedangkan dia tak tahu benda itu boleh merosakkan dia bila dia dapat. Maka adakah kita tak boleh minta? Jawapannya boleh, sebab kita tak tahu benda tu boleh membinasakan. Inilah dia hikmah kenapa Allah Ta'ala tak bagi kita tahu apa nak jadi di masa depan kita. Kalaulah kita tahu apa nak jadi pada masa depan kita, kita dah tahu dah, mohon nak jadi kaya, kaya tu boleh merosakkan kita. Pada sisi orang yang lain, mungkin kaya tu boleh bagi manfaat pada dia, boleh menambahkan pahala untuk dia. Tapi kita kalau jadi orang kaya contohnya, boleh merosakkan kita, dan kita tahu benda tu, maka jadilah kita hamba Allah yang nak doa pun tak boleh. Nampak tak? Kita nak minta doa kepada Allah pun tak boleh, pasal kita duk tahu dah apa kesannya. Maka Allah Ta'ala rahsiakan apa nak jadi di masa depan, supaya kita menjadi hamba Allah Ta'ala yang sentiasa mengharapkan kepada pertolongan Allah dengan doa tu lah. Nak jadi, tak jadi, nak dapat, tak dapat, itu bukan kerja kita. Kerja kita teruslah berdoa atas asbab kita tak tahu benda tu boleh bagi manfaat pada kita atau boleh bagi mudarat pada kita. Tetapi kerana usaha kita mengharapkan kepada Allah, maka di sana ada pahala. Ini hikmah yang mungkin kita kadang-kadang tak nampak. Sebagian orang kata kalau tahu dah kata nak merosakkan kita, tak payah doa apa. Masalahnya kita pun tak tahu nak jadi apa di masa akan datang ni. Maka hadis ni dia menjawab balik kepada soalan-soalan manusia sebenarnya, yang mana yang minta-minta kepada Allah, berdoa kepada Allah tapi tak dapat-dapat. Itu cerita dia. Duk berdoa tak dapat, doa tak dapat, awak lain orang lain doa dapat, awak aku tak dapat. Maka Allah Ta'ala jawab, tak cukup lagi ke hak duk bagi selama ni? Ya, tak cukup lagi ke? Dan kalaupun bagi benda ni nanti hang duk minta ni, ia boleh merosakkan hang. Hang tak tahu, tapi aku tahu. Kalau dapat benda ni boleh merosakkan hang. La biqalilin taqna', la biqalilin taqna', dengan sedikit engkau tak pernah rasa puas.
Kalau ikut terjemahan dekat sini dia tulis puas. Taqna' ni bahasa kita selalu dengar. Qanaah. Qanaah ni cukup. Rasa cukup. Rasa puas. Dengan benda yang sedikit, sifat manusia ni nak bagi rasa puas payah. Sebab dia dapat satu benda, dia dah puas dengan benda tu, dia akan mula tengok pula benda yang lebih tinggi daripada tu. Sampai orang putih dia buat kajian tentang needs of human needs, kehendak manusia ni. Mula-mula sekali, iaitu dia bermula dengan, kalau kita tak ada benda tu, kita akan rasa tak lengkap hidup kita. Itulah dia nak bagi hilang rasa lapar dan juga dahaga. Mula-mula lapar, dahaga. Tak ada baju, tak ada pakaian ke apa, tak apa lagi, bagi selesai ini dulu. Lapar dengan dahaga. Baik, dapat makanan, dapat minuman, kenyang, cukup. Dia akan naik pula kepada benda yang kedua. Benda yang kedua adalah rasa ingin selamat, perlindungan. Rasa ingin selamat. Sebab tu dia reka baju, dia buat baju sebab nak selamatkan tubuh badan dia. Dia buat rumah, dan rumah tu pula cukup dengan rumah biasa-biasa. Rumah tu pula mesti dalam keadaan yang selamat. Ada pintunya, ada tingkapnya. Dinding dia pula ada pilihan-pilihan, nak buat macam mana, pakai papan ke nak pakai bata ke. Dia nak dalam keadaan yang selamat. Dah ada rumah cukup kan, duduk sorang-sorang dalam tu. Dan naik pula benda yang ketiga, iaitu rasa ingin memiliki dan dimiliki. Dia rasa sunyi kalau duduk sorang-sorang, dia mula nak cari peneman. Rasa disayangi dan menyayangi. Bila dah ada pula orang di sekeliling dia, cukup dengan tu? Tak, dia naik lagi tinggi daripada tu. Itulah dia, dalam ramai-ramai tu, dia nak dilihat dia lebih istimewa daripada yang lain. Mula-mula duduk seorang tak ada persaingan. Bila dah ada ramai, dia dah mula nak bersaing, dan dia nak dia dilihat lebih baik daripada yang lain, lebih istimewa daripada yang lain. Orang putih kata pangkat lah kat sini. Dia punya rasa keinginan untuk dilihat penting berbanding dengan yang lain. Baik, lepas tu bila dah ada pangkat, jawatan apa semua, cukup? Tak cukup lagi. Yang paling tinggi, itulah dia yang dikatakan sebagai self-esteem. Rasa nak belaka. Hak ni payah. Sampai satu level, semua benda dia dah ada. Rumah pun besar, tak larat dah. Segala keselamatan ada pada dia. Makan jenuh. Bak makan ni jangan cerita lah. Dan dia tak payah berjalan pergi dekat makanan tu. Makanan tu main kat dia, orang main tak. Tinggal nak suap lah. Naik lagi satu level. Dari segi keselamatan, semua rumah ada pengawal, pintu, pagar, elektrik, selamat. Orang keliling dia, semua orang kenal dia. Dia pula orang yang tertinggi pangkat dia dalam tu. Sampai satu level, dia mula rasa dia nak memiliki segala-galanya, self-esteem. Maka hadis ni nak ceritanya, la biqalilin taqna. Kita benda hak sedikit nak rasa cukup, nak rasa puas, payah. La biqalilin taqna. Susah. Wala min kathirin tashba'. Dan dengan yang banyak pun kau tak pernah akan rasa tashba'. Tashba' ni kenyang. Hak sikit tak rasa puas, hak banyak tak rasa kenyang. Ni sifat manusia ni. Idza asbahta mu'afan fil jasadika. Dan apabila kamu bangun pagi, kita baca hadis ni pagi ni, idza asbahta, bila kita bangun daripada pagi, mu'afan, dalam keadaan afa, sihat, fi jasadika, tubuh badan kita. Ini satu nikmat besar. Kita bangun pagi tuan-tuan, dan kita masih lagi sihat. Dan kita fahamlah berdasarkan hadis ni, barangkali ada manusia bila bangun daripada pagi, dia ada masalah dari segi kesihatan dia. Bangun pagi
sihat lagi, tuan. Ini satu nikmat besar yang sepatutnya kita kena rasa taqna', rasa puas dengan nikmat sihat ni. Aminan fi sirbika. Yang kedua, aminan fi sirbika, iaitu rasa aman, rasa tenang pada jiwa kita. Yang kedua, ini nikmat besar ni. Sihat, bangun daripada pagi masih lagi sihat, satu. Yang kedua adalah rasa tenang pada jiwa. Kerana ada orang yang sihat tubuh badan, tapi dari segi jiwa pula tidak tentera. Hari ini, tuan-tuan sekalian, masalah jiwa, masalah emosi ni berada pada paras yang sangat-sangat kritikal. Rakyat Malaysia hari ini mengalami masalah kecelaruan emosi, sakit emosi ni pada tahap yang sangat membimbangkan. 1/3. Dan banyak berlaku dalam kalangan umur sekitar 18 sampai 24 tahun. 18 sampai 24 sampai 26 tahun. Kurang lebih macam tu. Maknanya remaja dan juga pada peringkat belia. 1/3. Ini yang direkodkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Masalahnya bab emosi ni orang tak nampak. Sakit fizikal orang nampak, tapi sakit emosi orang tak nampak. Ada banyak penyakit-penyakit bersifat emosi ni. 1/3. Dan ia berlaku seiring dengan kepesatan teknologi yang berlaku dekat dunia ni. Dan bila datang sahaja COVID-19 ni, dia hit lagi tinggi. Tapi benda ni orang tak nampak. Dan ada juga dalam kalangan kita, khususnya orang kita lah, orang Melayu ni, bab-bab emosi ni kita simpan. Kita simpan, tuan-tuan. Kita simpan, kita tak cerita dekat orang. Sebab kita memang diajak daripada kecil, budaya kita ni, bab-bab perasaan ni kita sembunyikan. Dan akhirnya merosakkan. Maka sebab itu, dalam hadis tersebut, lepas nikmat sihat, yang kedua adalah nikmat jiwa, rasa tenteram. Dan benda ni dia tak boleh nak beli. Tak ada benda yang dijual untuk membuatkan jiwa kita tenteram. Aminan fi sibika. Ada banyak sebab lah kenapa jiwa tak tenteram. Antaranya adalah kerana perasaan kita ni, bila dia tidak align, dia tidak sama dengan apa yang Allah Ta'ala inginkan, dia akan rasa tak tenteram. Ini fitrah manusia. Benda tu tak betul, walaupun kita cuba nafikan benda tu elok, tapi dia tidak mententeramkan jiwa kita. Dia tak mententeramkan jiwa kita. Kita jumpa duit RM10 tepi jalan, kita pun tahu, bukannya orang tahu pun duit tu, tapi kita tahu juga benda tu adalah salah kalau nak membeli, menggunakan duit tersebut. Hal-hal yang bersifat syubhah, kita rasa tak tenteram. Bila main vaksin ni, macam-macam cerita dok main kat kita kan. Tuan-tuan daftar ke tak lagi? Vaksin ni kan, macam-macam main. Kita pun mula rasa macam tak kena. Tanya orang ni, nak minta maklumat yang mana satu. Akhirnya bila keluar fatwa, tenteram sikit jiwa kita. Tu pun masih lagi ada hak pertikaikan juga. Macam-macam teori konspirasi yang timbul di sana sini. Ini melibatkan aminah fi sirbika. Tak tenteram. Nak cucuk pun serba salah. Keluar pula peraturan baru, kalau nak pergi haji lepas ni, nak pergi buat umrah lepas ni, kena cucuk juga. Habis ya. Takkan nak tak mau cucuk juga. Ada juga kawan-kawan saya kata, tak apa ustaz, benda tu boleh beli. Macam tak biasa buat sebelum ni. Hak sebelum-sebelum ni pun memang kena cucuk juga kan. Tapi bukanlah vaksin untuk COVID-19, vaksin lain. Tapi ada kaki tak buat tau. Dia pergi beli lah. Ada laluan dia lah, hak geng-geng macam ni, yang anti-vaksin ni kan. Dan ini semua melibatkan apa? Melibatkan jiwa yang tidak tenteram. Rasa dalam hati ni macam benda tak kena dekat situ. Dia bercampur-campur juga dengan fitnah-fitnah Dajjal yang muncul ni.
kita terperangkap dalam dilema sebenarnya kumpulan-kumpulan yang macam ni. Saya secara peribadi saya tidak menolak sepenuhnya, ada kekuatan hujah juga. Tetapi bila semua benda yang kita nak kaitkan ni menyebabkan kita tak pergi mana, dan faham betul-betul hadis Nabi SAW, Nabi sebut dengan jelas, usima minad dajjal, berlindung daripada dajjal. Berlindung ni maknanya apa? Kita tahu benda tu akan berlaku dan benda tu tak boleh nak dielakkan. Mau tak mau kita kena berdepan dengan kumpulan itu juga. Tinggal lagi kita ni berada dalam kumpulan yang mana satu, yang menyokong, yang menolak, atau yang ikut sahaja apa yang akan berlaku, ikut flow saja, apa nak jadi nanti. Maka sebab itu nikmat emosi yang sihat ini adalah nikmat yang antara benda yang besar juga yang kita nak kena ambil kira. Jiwa tenteram tu kira cukup puas dah sepatutnya. Duit banyak tapi tidak tenteram, tak guna juga. Tak guna juga. Buat scam, banyak duit tapi tidak tenteram. Semua benda nak kena beli dengan cash. Duit tak boleh buang dalam bank, takut bank negara detect. Tidak tenteram. Menipu dengan cara untuk kaya, dengan cara menipu ni tidak tenteram. Walaupun kita nampak dia steady, walaupun kita nampak dia ketawa, walaupun kita nampak dia macam tak ada apa-apa, tengok pada wajah dia, tengok pada muka dia, amina fisiblika, ada benda yang tak kena dalam jiwa dia. Tinggal lagi dia tak cerita dekat kita. Dia tak cerita dekat kita. Dia buat macam semua benda tu okey, tapi sebenarnya tak. Ini fitrah manusia. Indaka qutu yaumika, dan di sisi kamu itu ada makan minum yang telah pun yaumika, yang tersedia. Dia terjemah ni macam tak berapa nak kena ni. Indaka qutu yaumika, di sisi kamu itu ada benda nak makan setiap hari. Ada je benda kita nak makan setiap hari, tuan. Kita buka je mata kita pagi ni, kita pun tahu dalam rumah kita tu ada je makanan. Ada. Maknanya ada di sisi yang lain orang yang buka mata pagi tu apa pun tak ada, tak tahu lagi. Tak tahu lagi makanan ni apa hari ni. Ada. Kita kurang-kurang kita tahu dah Simpang 3 tu ada orang jual lah. Tinggal nak pergi beli kedai, kita tahu lah. Kalau tak mau keluar pun dalam rumah tu ada lah at least benda yang kita boleh masak nak makan. Ada. Jadi 3 benda ni berdasarkan kepada hadis ni, inilah nikmat yang sepatutnya kita kena rasa qanaah, rasa cukup. Jadi apa lagi manusia nak minta? Kata Nabi, ada hadis ni, apa lagi yang kamu nak minta? Kalau kamu minta lebih, ia boleh merosakkan kamu, boleh membinasakan kamu. Tapi disebabkan kita tak tahu benda ni boleh membinasakan kita ataupun tidak, maka teruslah minta kepada Allah. Tapi kalau tak dapat, fahamlah kita, sama ada benda itu Allah Ta'ala tangguhkan atau Allah Ta'ala tak mau bagi terus. Sebab kalau bagi, ia boleh merosakkan kita. Maka tenang-tenang sahaja kita dalam hidup ni. Ada benda hak kita minta, Allah Ta'ala bagi terus. Ada benda yang Allah Ta'ala tak bagi lagi. Ada benda yang Allah Ta'ala tak bagi terus. Hak bagi terus ada, hak tak bagi terus pun ada. Sebab ia boleh merosakkan kita. Fa'alad dunyal afaf, fa'alal dunya afaf. Apa lagi yang kamu nak minta kepada dunia, biarkanlah ia dalam keadaan afaf. Afaf ni dalam keadaan yang afaf, dalam keadaan yang begitu. Afaf ni mana istilah yang kita nak sebut, fa'al, bahasa tinggi diguna ni. Fa'al dunya afaf, biarkanlah dunia dengan dunia, kamu dengan afaf, kamu dengan kamu, yang terpisah antara duanya. Maka sebab itu, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, hadis ni nak ajak kita jadi apa? Jadi orang yang sentiasa melihat setiap benda selain daripada duit juga.
Itu adalah nikmat-nikmat yang wajib kita syukuri. Tengok balik pagi ni sama-sama kita, tengok balik sihat lagi tubuh badan, umur sekian-sekian dah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Boleh duk main lagi ke surau kita, boleh duk pergi lagi dengar kuliah-kuliah agama. Telinga sihat lagi, boleh duk dengar lagi. Tengok balik apa lagi, banding umur kita dengan umur kawan-kawan kita yang lain yang sebaya dengan kita. Apa jadi dekat depa, apa jadi dekat kita. Nikmat. Tengok pula emosi perasaan kita. Ada orang keluarga anak ramai, tenang, bahagia. Ada keluarga 2-3 orang tapi bermasalah. Bergaduh anak beranak, bergaduh adik beradik. Kita macam mana? Kalau semuanya tenang, itu satu benda yang wajib kita syukuri. Bukan tanduit saja, bukan tanduit saja. Tengok lagi apa lagi yang ada. Makan minum kita cukup tak tiap-tiap hari? Walaupun kita rasa macam tak lepas. Kerana jadi macam tu dalam hidup kita, rasa tak lepas ni. Tapi ada aja. Benda tu ada aja. Rasa macam tak lepas tapi duk boleh bayar aja. Rumah agak rasa macam tak lepas tapi boleh je duk bayar. Ada lah lalu-laluan tu. Ada. Nak kata banyak dak lah, tapi lepas. Nak jadi banyak tu dak, tapi lepas. Sampai masa tu ada aja ruang-ruang untuk kita nak bayar tu, nak bayar ni. Tambah musim-musim Covid, ingat, terganggu juga income kita, pendapatan kita gitu gini, terhad sana sini. Sebabkan benda tu kita risau. Kita risau akan benda yang nak berlaku di masa depan. Sedangkan Allah Ta'ala dah sebut dengan jelas dah bahawa rezeki kita ni Allah Ta'ala dah tetapkan. Hak ni nak yakin dan nak sedapkan hati kita ni bukan satu benda yang senang. Sebab jenis manusia nampak depan mata kita rasa tenang, tapi sebenarnya tak. Walaupun depan mata kita nampak ada dah ni, tapi bila-bila masa saja dia boleh hilang. Sebab itu adalah lebih baik dalam hadis ni nak ajak kita, nak sarankan kita bahawa sentiasalah kita bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan segala nikmat yang ada untuk kita. InsyaAllah, mudah-mudahan dengan hadis kita pada pagi ini akan menjadikan kita manusia yang lebih mensyukuri kepada nikmat Allah pagi-pagi ini, dan juga akan menjadikan kita orang yang qanaah. Allah Ta'ala a'lam. Ada soalan enggak, tuan-tuan? Tak ada. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah mengampunkan segala dosa kita. Mudah-mudahan Allah jadikan kita pada hari ini, awal pagi ini sampailah malam nanti, sebagai manusia yang bermanfaat kepada orang lain, sebagai manusia yang sentiasa menjadikan setiap berlaku, apa yang berlaku dalam hidup dia itu adalah satu ibadah. InsyaAllah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.